Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Masalah Muhammad Sazmi dan semua yang hadir pada petang ni. Renungan untuk kita sebelum buka puasa Rohana ya. Junaidah Ismail dan semua yang hadir pada petang ini. Ustaz Nurulis, barakallahu fikum. Sofi Amir, dalam masa yang terluang ni, mudah-mudahan sebelum kita buka puasa adalah sedikit santapan rohani buat kita semua ya. Jadi ayat yang dimaksudkan adalah ayat ke-183 dari surah Al-Baqarah, iaitulah firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Satu ayat je petang ni. Adalah berkaitan dengan Yang Mulia Engku Abbas Abil Mahdi, barakallahu fikum. Kalau boleh dapat share dengan teman-teman kita sebelum buka puasa pada petang ni, ada sedikit santapan rohani untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam kesibukan kita masih lagi ada peluang untuk mendengar sedikit tazkirah Zahra Ismail Al-Masalan Siti Syuhada. Tolong share pada teman-teman yang lain. Moga-moga kita buat pahala pada petang ni Baik, ayat ini berkaitan dengan tuntutan ke atas mereka yang beriman. Satu seruan dan dia satu berita kegembiraan dan dia satu perkaitan di antara kita dengan umat yang terdahulu. Maria Mansur, Alim Shah. Jadi ayat ini kalau kita telusuri, kita kaji, dia adalah satu ayat yang beri berita gembira kepada orang beriman, iaitu kata Izzuddin bin Abdul Salam, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, dalam tafsir beliau mengatakan bahawa bila disebut perkataan ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang beriman akan merasa tersentap. Mereka akan rasa terpanggil. Mereka akan rasa panggilan itu untuk dirinya. Seumpamalah kalau seseorang daripada kita memakai kereta sebagai contohnya Pro 2. Maka tiba-tiba pada waktu itu dibuat pengumuman bagi pemilik kereta Pro 2 berwarna putih, saya pakai warna putih, bernombor pendaftaran sekian. Maka kita pun merasa alert. Oh, itu panggilan untuk aku. Maka demikian juga kalau kita perhatikan ayat Quran ini ditujukan kepada orang beriman, maka orang beriman sepatutnya merasa dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipanggil dengan panggilan yang sangat mulia, iaitulah dalam peringatan Allah kat sini, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Maka ia bukan satu beban ke atas kamu, kerana sebenarnya orang yang terdahulu daripada kamu pun telah menikmati habuan yang sama, telah pun diperintahkan dengan perintah yang sama, supaya kita ingat yang memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau diumpamakan dalam kehidupan pada hari ini, kata Syekh Rashid Ridha dan tafsirnya, kalau seseorang anak kita mendapat markah peperiksaan mungkin tak tinggi, 65% contohnya, maka kita pun merasa Allah kecewanya, penat aku ajar dia maths, Arab contohnya, kenapa dapat 65. Tapi belum apa dia telah memberitahu kepada kita, ya sebenarnya 65 yang saya dapat ni saya dah paling tinggi dalam kelas ya. Allahu Akbar. Maka kita nampak yang lain pun dapat keputusan yang sama, maka tidaklah rasa terbeban dengan markah yang sedikit itu buat anak kita. Maka demikian juga kalau kita perhatikan, Rahmah Halim, barakallahu fikum, tolong share video ni kepada tuan-tuan kita yang lain, walaupun tengah sibuk dengan apa-apa boleh buka dengar semua Jadi dalam ayat ini menyentuh orang yang beriman bahawa perkaitan kamu dengan umat terdahulu di atas akidah yang sama. Walaupun disebut syariatnya mungkin berbeza-beza, tapi akidahnya sama. Jadi setiap orang yang berpuasa kena ingat bahawa yang beri kekuatan kepada kita adalah Allah. Bukan kurma yang kita makan pada pagi tadi. Bukannya apa-apa makanan sihat yang kita makan pada pagi tadi. Bukannya nasi yang secukupnya yang kita makan, dan bukan air yang secukupnya kita minum. Tetapi yang beri kepada kita kekuatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kadang-kadang kalau kita bangkit waktu malam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita kemudian tak boleh tidur. Kalau orang dah umur macam saya ni, dekat 5 series, terbangun malam, lepas tu susah nak tidur dah. Dalam kotak pemikiran kita akan menyangkakan, aku kalau tak cukup tidur ni, besok macam mana nak perform ni, nanti kat office macam mana nak berjaga ni, macam mana nak selesaikan urusan ni.
Sebenarnya bukan dengan sebab tidur itu kita jadi kuat, tuan-tuan. Sebenarnya dengan kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian juga dalam tuntutan puasa ni, kalau kita perhatikan, difardukan ke atas kamu dan ia mengkaitkan kita dengan umat yang terdahulu di atas akidah yang sama. Yang beri kekuatan kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kata la'alla ni merujuk kepada satu perkara yang bersifat taraji. Dia adalah satu harapan, belum tentu dapat. Moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Maka tidak semua orang berpuasa itu mendapat takwa, tuan-tuan. Bila Allah menyebut tentang orang-orang Arab yang masuk Islam itu, mereka merasakan mereka telah beriman. Mereka berkata kepada Nabi SAW, Qalatil Arabu amanna, kullam tu'minu, walakin qulu aslamna, walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Bila datang orang-orang Arab itu kepada Nabi kita SAW menyatakan mereka sudah beriman, maka Allah menegur, mengatakan bukan, kamu belum beriman, kamu hanya baru masuk Islam. Kerana iman itu belum lagi menyerap dalam hatimu. Abu Syakir, Ustaz Abu Syakir, barakallahu fikum. Ajar Rogaya, tolong share dengan teman-teman kita yang lain ya, walaupun tak dapat dengar sepenuhnya, tapi moga-moga adalah kalimah-kalimah yang menjadi penyubur kepada minda, kepada iman, kepada takwa kita insya-Allah pada petang ni. Jadi dalam ayat ini menyentuh perasaan takwa. Takwa ni ada berbagai istilah yang dikemukakan. Sebagai contohnya Imam Ghazali membawa dalam Ihya Ulumuddin, bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, menjelaskan tentang takwa ini, ditanyakan, maka jawapan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, salah seorang yang paling alim tentang Al-Quran pada zaman Nabi SAW, beritahu bahawa seumpama berjalan dalam tempat yang penuh dengan onak dan duri. Dalam kehidupan ni kita kena berjaga-jaga, tuan-tuan. Kadang-kadang tak semua benda yang orang buat itu betul. Ada kalangan kita akan mengatakan semua orang buat begini, takkan kita tak nak buat? Kalau kita nak buat, macam mana kita nak hidup? Tuan-tuan ya, sebenarnya yang beri kepada kita bukannya mereka, bukannya orang tertentu, bukan fulan bin fulan, yang berilah Allah SWT. Tapi berapa ramai orang yang tiba dalam bab ini, dia tersangkut dengan pengharapan pada manusia. Sedangkan dia baca banyak dah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, jadi banyak orang dalam kehidupan ni tersangkut dengan habuan keduniaan lantaran terpaku dan terlihat keadaan orang lain melakukannya. Kita ni dalam hidup jangan jadikan ukuran kebenaran tu pada bilangan, tahu. Kerana Fudail bin Iyad berkata bahawa dalam bab keduniaan ini, alaika bituruqil huda, ikutlah jalan orang-orang bertakwa, jalan-jalan hidayah. Wala yadhuruka qillatu salikin. Jangan rasa terkejut melihat jalan ketakwaan ini diikuti oleh segelintir yang sedikit bilangannya. Jadi jangan ikut jalan kesesatan. Jadi kena menjaga, awasi diri kita daripada jalan kebinasaan. Turuqat dhalalah. Wala taghtar bi kathratil halikin. Jangan kamu lihat dalam ukuran kebenaran kehidupan ni pada bilangan. Kalau kamu ikut pada bilangan, tentulah ramai nabi yang kamu baca kisahnya dalam Quran, mereka itu tidak benarkah? Kerana sedikitnya pengikut-pengikut mereka. Nabi Nuh umpamanya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa AS sendiri pun, kalaulah ukuran kepada kebenaran itu diikuti, diukur, dilihat pada bilangan, maka tentulah Nabi-Nabi Allah ni pun tidak dimasukkan di kalangan orang yang betul. Bukan? Kerana bilangan bukan menentukan kebenaran atau kesalahan. Kita kena ikut kebenaran, mengenali kebenaran, ikut kebenaran walaupun orang semua tidak mengikutinya. Jadi dengan kata-kata ini, kamu hendaklah mengikuti jalan hidayah walaupun tak ramai orang mengikutinya. Dan hendaklah kau menjauhi jalan kesesatan walaupun ramai orang yang mengikutinya. Kerana orang itu menempa jalan kebinasaan, kamu jangan ikut. Pada ini tuan-tuan, Nabi SAW telah mengingatkan kita kepada apa yang dipanggil sebagai hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kamu nanti tiba akhir zaman, kamu akan ikut orang Yahudi dan juga Nasara sehasta sejengkal. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kalau mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun kamu ikut. Allahu akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Benarnya kata Nabi SAW. Pada ini banyak lubang biawak yang telah pun diikuti oleh sebahagian daripada kita. Dengan TikToknya, dengan hiburannya, bukan-bukannya, dengan perkara-perkara melalaikannya. Semua orang rasa
Kena ikut perkembangan. Kalau tak ikut perkembangan, nanti nak cakap apa dengan orang lain. Nanti orang tanya pula rasa macam ketinggalan sangat. Itu dia bahana pada apa yang disebut Nabi SAW sebagai orang mengikut luar biawak. Sehingga kalau mereka masuk luar biawak pun kamu ikut juga. Inilah sifat sebahagian daripada umat Islam pada hari ini. Maka menyentuh tentang ketakwaan ini, seperti kamu berjalan di tempat yang penuh dengan onak dan duri, tentulah kamu akan menjaga diri kamu daripada tergelincir, daripada dicarikan pakaian kamu atau luka tubuh kamu dengan sebab onak dan duri ataupun bahaya benda yang tajam yang kamu berjalan dalam denai, dalam kawasan-kawasan yang bahaya ini, kawasan-kawasan yang dipenuhi dengan pokok-pokok ataupun binatang ataupun batu ataupun kayu ataupun ranting yang tajam, berduri dan sebagainya. Maka demikianlah kehidupan pada ini Siti Azura, ya. Sakinah Ismail, barakallahu fikum. Jangan lupa share pada teman-teman yang lain. Semoga ada manfaat daripada perkongsian kita pada petang ni. Tak kena bayar pun. Share dengan teman yang lain. Fazina, Rahati Khalil, just tekan butang share pada teman yang lain. Ya Ustazah, okey. Jadi kembali kita kepada ketakwaan ni. Sayyidina Ali kalau Allah wajah pula telah menjelaskan bahawa ketakwaan ni terletak pada 4 perkara, iaitu al-khawfu minal jalil, wal iman bitanzil, wa ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Dalam hidup ini takutlah kepada Allah SWT. Ikutilah Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ridha dengan segala pemberian Allah walaupun sedikit. Dan buatlah persiapan untuk kembali kepada Allah SWT, kerana keliling kita ramai yang kita dengar pergi meninggalkan kita tak semena-mena, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jangan menyangkakan pada umur kita masih panjang lagi, sedangkan yang meninggal dunia itu kadang-kadang muda, remaja. Ya, kamin sahihin mata min ghairi illatin wa kamin saqimin ashahina min dahri, kata penyair. Berapa ramai orang pada hari ini hidup muda disangkakan panjang umur tapi mati dia. Beramai pula orang yang tua disangkakan akan dekat kematiannya tapi masih panjang lagi umurnya. Jadi bilangan bukan penentuan kepada ajal maut kita. Kita hendaklah buat persiapan untuk perkara itu. Maka kata Imam Ali kerana wajah, takwaan itu terletak pada 4 perkara. Ya, takut pada Allah, beriman kepada Al-Quran, ridha dengan pemberian Allah, dan juga buat persiapan untuk kembali kepadanya. Ini tuan-tuan saya berpeluang jumpa dengan seorang tuan guru dari Kelantan. Saya kongsi-kongsi lah tuan-tuan pengalamannya. Orangnya hidup sederhana, keretanya beli cash, rumahnya buat cash, walaupun tak mahal mana, tapi alhamdulillah Zahzan anak tak ada hutang apa pun, kata tuan guru Ustaz pada petang ni. Maka saya tolonglah share tuan guru apa pengalaman yang boleh kita kongsi bersama-sama dengan umat Islam luar sana, dengan sedikit pengalaman yang mulia tuan guru ni. Mudah-mudahan ada manfaat kepada mereka di luar yang terikat dengan hutang. Kehidupannya ibarat menggali lubang, tanam lubang yang lama, lubang baru terbuka pula kerana hutang banyak sekali yang hidup. Pesan beliau dalam hidup ni, kita kena buat target dalam hidup. Kena tak satu cita-cita. Cita-cita kita adalah hidup mulia. Bukan hidup itu bergaya, hidup mulia. Mulia terletak pada tidak berhutang, berazam untuk tidak berhutang. Nombor 2, buat perbelanjaan, costing dalam hidup. Nombor 3, jagalah ibu ayah dengan sebenar-benarnya. Kalau ibu ayah dah tak ada, ibu mertua, pak mertua jaga hubungan silaturahim. Dan yang terakhir sekali, doalah banyak kepada Allah SWT. Contohnya baca surah Al-Waqi'ah setiap hari, baca ayat 1000 dinar, kata beliau lah, pesan orang alim ini, orang salih ini. Moga-moga ada manfaat untuk tuan-tuan petani. Dan amalkan doa yang Nabi SAW anjurkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Terima kasih radhiyah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya, minta pada Allah perkara-perkara ini. Maksud itu minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, selamatkan aku daripada rasa susah, hammi wal hazani, sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan rasa malas, rasa lemah diri, lemah janguk dan malas. Ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhli, minta pada Allah perlindungan daripada sifat pengecut dan juga jubni, pengecut, dan juga bukhul, kedekut. Dan terakhir sekali, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, minta pada Allah supaya selamat daripada hutang dan juga selamat daripada penindasan orang terhadap kita. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Dan salah satu daripada inti kebaikan yang ditunjukkan oleh tuan guru saya pada petang ni, berkata di Kelantan, saya bawa balik dari Kelantan ni tuan-tuan. Riza Jazuri, Abin Mahdi, barakallahu fikum. Dengan pasangan amalkan 5P, kerana pasangan membawa rezeki, kata beliau.
pasangan kita, suami kita, isteri kita, hargailah selagi masih ada bersama kita, tuan-tuan. Allah ni sedia betul, tuan-tuan. Nombor satu, peluk selalu, kata Tuan Guru saya. Peluk. Suami-suami beriman yang belum biasa peluk isteri, anak dah ramai, tak biasa peluk depan anak, peluk anak. Peluk anak, peluk isteri. Bila? Setiap hari nak pergi kerja, balik kerja. Pesan Tuan Guru saya ni. Nombor dua, pujuk. Pujuk. Kalau terasa hati dan suasana, pujuk. Mungkin adik-adik berkata satu benda pada isteri kita terasa pujuk. Nombor tiga, puji. Puji. Apa? Puji. Yang keempat, pengiktirafan. Pengiktirafan. Iktiraf ni makna apa saja yang dia buat, maka kita iktiraf. Dia cerita sebagai contohnya, tadi dibasuh pinggan mangkuk, Allah kesiannya isteri kita, tak maaf lah tadi abang tak perasan, abang terlupa nak basuh pinggan mangkuk contohnya. Tadi sampah dalam rumah dah penuh, dia yang tolong buang keluar, Allah minta maaf sayang, abang terlupa, minta maaf sangat. Iktiraf kerja dia buat tu, tuan-tuan. Apa saya sebut ni? Satu, tuan, puji, pujuk, peluk, pengiktirafan. Satu lagi apa Satu lagi saya cerita esok lah. Bagi suspense sikit. Ini ya. Berbaik pada pasangan itu merupakan sebab murah rezeki. Kerana dalam hadis mengatakan banyak orang bersedekah kat luar tapi lupa pada isterinya sendiri. Kalau kita ada kemampuan, sesekala belikan handbag untuk isteri. Sesekala belilah jam tangan untuk isteri. 5P Basit Sohak. Yang P yang terakhir saya tak nak sebut, besoklah sebut. Boleh sebab ini nanti tak nak dengar esok. Pujuk, puji, pengiktirafan, peluk. Dia kata baikkan hubungan dengan isteri ini menjemput rezeki, kata beliau. Mumtaz Ismail. Yang kelima apa nanti yang kelima esok saya cerita. Nak dengar besok, datang dengar. Allahu Akbar, insyaAllah, tabaraka ta'ala, ainul wari. Kadang-kadang kita ni banyak berbaik pada orang. Kalau pergi makan kat luar, habis semua satu restoran ni bayarnya. Tapi dengan isteri punya kedekutnya, ya Allah, la ilaha illallah, masyaallah. Tahu tak cerita bagaimana Nabi SAW bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha yang pada masa itu sedang stres. Maka Nabi telah menceritakan kepada Rashidah Muazzarullah. Maka 4P, 1P besok saya nak cerita. 1P1 je lagi besok saya cerita pada tuan-tuan. Maka saya mencerita kepada Aisyah, melihat keresahan Aisyah, kesedihan Aisyah, ialah kehidupan Nabi serba sederhana. Kadang-kadang isteri muda ini Aisyah radhiyallahu anha terlihat juga kalangan wanita yang lain, emas yang dipakainya, pakaian dipakainya mahal. Rasulullah SAW memimpin umat tapi hidupnya serba sederhana. Maka Aisyah radhiyallahu anha, orang muda ni terasa tak ada kuranglah keseronokan nak banding dengan orang perempuan yang lain. Maka Nabi SAW pun mengusir kesedihan Aisyah radhiyallahu anha tu, dan menceritakan pengalaman beberapa orang perempuan, 11 orang perempuan menceritakan tentang suami masing-masing. Tahu tak cerita tu? Ridwan Bakar, barakallahu fikum. Encik Ridwan, Tuan Ridwan, Dr. Ridwan, alhamdulillah. Kurik dikut penampau manja. tak yang kelima ada 5 perkara 5P. Tuan Guru saya besar ni Ustaz Razak Mat Saad. Tuan Guru saya daripada sekolah menengah rendah dahulu, hafizahullah. Ini beliau meraihkan saya, menghantar saya pulang ke airport. Terima kasih kepada beliau. Barakallahu fikum. Kadang-kadang hidup ni kita kemudian orang, tuan-tuan, kita pun tak tahu nak balas macam mana. Betul Kerana budi ni satu benda yang terlalu mahal. Tak. Fazil bukan pelihara, bukan. Ada yang kelima. Nanti saya cerita esok. Jadi, ialah budi. Kerana budi ni kalau nak dibalas, kita tak tahu bila kita dibalas. Beritahulah hari ni Ustaz, yang kelima. Besok boleh besok. Nak habis dah ni. Sekejap je. Saya caman ni tahu ke-7 je. Macam cerita seorang sahabat lah. Beliau ni punya apa tahu? Punya kehidupan sejarahnya susah. Maka dia nak belajar dekat India atau Pakistan. Maka orang tu mendengar dia nak belajar, orang tu sponsor dia. Bagi tiket kau terbang, bagi belanja bulanan. Kemudian dia belajar Pakistan, dia pergi pula ke Mesir. Ni ustaz ni lah, ustaz yang mulia ni.
Orang alim ini, orang baik ini tanya lagi. Maka dia pun belum habis belajar kat Azhar, tiba-tiba dapat berita kematian orang yang menajanya itu. Anak-anaknya punya salih, punya hebat, tuan-tuan. Anu Azizah. Pemaaf, bolehlah. Tak lain, kata guru saya lain. Maka anak-anak yang lain tu punyalah baik hati. Dengar saya ayah meninggal, ayah sponsor pada seorang ustaz. Mereka sambung sponsor itu kepada guru ustaz yang belajar di Azhar itu. Maka balik pada Azhar, ustaz tu pergilah ziarah kubur orang menajanya itu. Nak bayar balik. InsyaAllah esok satu lagi Ainul Hari. Nak bayar balik pada anak-anak yang tinggal selepas ustaz ni bekerja. Dah ada pendapatan, anak-anak ni kata tak payah ustaz, kami pun alhamdulillah syukur. Biar itu jadi jariah ayah. Nama dia Budi. Rusina Johari. Barakallahu fikum. Sampai pas. Jadi itu namanya dalam hidup ni berbudi. Jadi saya rasa sedih lah. Kadang-kadang dalam hidup ini kita tak mampu buat baik pada orang, tapi orang buat baik pada kita dah lebih. Maka Nabi mengajar kita, kalau orang buat baik pada kita, kita tak mampu nak balas, ucapkan jazakumullahu anna kulla khair. Semoga Allah membalas kamu lebih baik daripada apa yang kamu buatkan kepada aku. Jadi saya pun kata demikianlah pada tuan-tuan yang buat baik pada saya. Saya hanya mampu menyebut kebaikan tuan-tuan pada saya dalam doa saya. Baik. Jadi takwa ni kata Sayyidina Ali Allah wajah terletak pada 4 perkara. Al-iman, al-khawfu min al-jalil, wal-iman bil-tanzil, wal-ridha bil-qalil, wal-isti'dad liyawmir rahil. Iaitu takut pada Allah, beriman, mengikuti, tadabbur, menghayati Al-Quran, ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit, dan yang terakhir sekali, buat persiapan untuk mati. Kerana setiap kita akan mati. Kalau mati itu pada abjad, maka semua orang akan menamakan dirinya dengan Z. Kalau mati itu akan tempat, maka semua orang akan pindah ke tempat yang lama lagi kematiannya. Tapi tidak, tuan-tuan. Ya. Baik, Zahrawati Sina. Barakallahu fikum. Terima kasih doa. Saya doakan untuk tuan-tuan memikirkan kebaikan yang ada pada tuan-tuan terhadap saya. Jadi balik pada isu takwa ni, dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, alim walaupun tubuhnya kurus. Abdullah bin Mas'ud, saya selalu cerita pada tuan-tuan, sahabat Nabi yang paling pendek, tuan-tuan, paling rendah. Tapi ukuran fizikal ni tidak bernilai di sisi Allah SWT. Ya. Abdullah bin Mas'ud ini rendah orangnya. Kalau seseorang sahabat duduk, dia lebih rendah daripada yang duduk itu. Alangkah pendeknya, pendek sangat. Pernah Abdullah bin Mas'ud panjat pokok, maka sahabat melihat kakinya yang keding, yang kurus itu, mereka tergelak. Nabi SAW telah pun menyatakan, demi jiwaku dalam gambarnya, kaki yang kurus kering ini lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud yang besar itu. Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang sahabat yang bertaraf mufti pada zaman Nabi, kerana beliau mempunyai pandangan-pandangan Nabi iktiraf walaupun Nabi masih lagi hidup. Walaupun wahyu masih lagi turun, tapi pandangan Abdullah bin Mas'ud ni sangat wajih. Tuan Azim Ismail Maka Nabi SAW telah pun mengiktiraf ilmu yang daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata takwa ini terletak pada 3 perkara. An yuta' Allah fala yusa, an yuskar fala yunsa, an yushkar fala yukfar bihi. Ingat pada Allah, jangan lupa. Taat padanya, jangan dimaksiati, dan syukur padanya, jangan dikufuri. Semua kata-kata ini menjurus kepada, tuan-tuan, Tariq Muhammad Zahrawati, menjurus kepada perhubungan kita dengan Allah SWT. Tattaqun. Jadi orang yang berpuasa ni, bila dia mematuhi segala yang terdapat dalam ibadat puasa itu, dia akan jadi orang yang sangat akrab dengan Allah. Akrab itu berarti cinta dengan Allah, rindu, teringat dengan Allah selalu. Itu sebab waktu malam bagi mereka ni merupakan waktu yang paling indah, ketika orang semua dibuai mimpi, dia sibuk bangun untuk bertemu dengan Allah, kerana tiada nilai baginya kehidupan dunia tanpa ada hubungan dengan Allah. Biarlah orang kaya macam mana sekalipun, biarlah orang berharta banyak sekalipun, tapi aku punya hubungan dengan Allah sudah memadai segala-galanya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah besok kita sambung lagi berkaitan dengan P yang kelima, sebab menjemput rezeki, dalam pengalaman seorang saleh yang saya kenal, tuan guru saya Hafizahullah. Puji isteri, pujuk isteri, peluk isteri,
Dan juga pengiktirafan kepada isteri. Yang 5P yang kelima saya rahsiakan dulu. Besok kita bincang. Terima kasih tuan. Masih lagi belum terlambat. Kalau tuan-tuan nak order kurma McJool dari kami di Zazan Travel. Ini kurma McJool yang sangat istimewa. Saiznya besar. Boleh hadiahkan kepada teman kita. Dan hadis mengatakan siapa yang bagi makan pada orang buka puasa, untuk buka puasa baginya pahala orang tu tak kurang sedikit pun. Bagilah kurma yang enak-enak seperti ini untuk mereka, adik-adik kita dan sebagainya. Masih lagi belum terlambat. Boleh order dari Zazan Travel. Dan tuan-tuan boleh jadi wakil dalam on pay kami, daftar. Nanti tuan-tuan perkenalkan kepada adik-adik. Tuan-tuan juga dapat bahagian hadiah ju'alah, komisen yang kami beri kepada tuan-tuan. Juga kami ada kurma McJool tuan-tuan. Kurma ajwa yang Nabi sabdakan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurhu sumun la sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji, selamat dari racun dan juga sihir. Kata mereka yang kencing manis, para doktor mengatakan kurma ni boleh dimakan oleh orang kencing manis. Diminum dengan susu, direndam dari malam 7 biji dalam susu dan peti ais ke, besok boleh minum. Dia dah lembut. Kurma ajwa dapatkan daripada Zazan Travel. Tak lambat lagi untuk dapatkan. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan, dan tuan-tuan dapati pada manfaat pada kuliah kita ni. Jangan lupa sokong Zazan Travel. Jadi ejen on pay kami. Apa yang tuan-tuan perkenal kepada adik pada teman, tuan-tuan akan dapat bahagian. Itu juga kami ada Habatus Sauda, jenama Birkah. Yang sangat penting untuk kita makan, menghindari wabak pada hari ini sebagai usaha. Kan Nabi telah bersabda, Habatul Barakah ini dia adalah rawatan pada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi kita SAW. Dapatkan Birkah Habatus Sauda dari Zazan Travel. Kita ada produk terbaru, baru saja sampai dari kilang. Birkah. Inilah dia Birkah daripada Zazan Travel, Habatus Sauda. Dan juga kami ada kurma McJool, dan kami juga ada kurma ajwa. Boleh order daripada on pay. Nanti saya letak link, tuan-tuan boleh klik kat situ, boleh order terus. Masih ada peluang untuk kita bagi makan orang berpuasa, adik-beradik dan sebagainya, hadiah ke rumah mereka dan sebagainya. Dan tuan-tuan boleh jadi ejen. Setiap jualan berlaku, tuan-tuan akan dapat hadiah dari kami. Nak tak? Terima kasih kepada Reza Hussein. Jadi akhir ni kita doa sikit. Moga-moga Allah berkati pertemuan kita dan memakbulkan doa kita dalam keadaan kita semua berpuasa pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, anak-anak kami, pasangan kami, semua orang buat baik pada kami, semua buat salah pada kami, yang antara kami, para pekerja kami, sekian muslimin muslimat yang hidup telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya kepada Engkau lah pengaduan, permintaan, rayuan. Tiada tempat lain melainkan kepada-Mu jua, ya Allah. Engkau yang maha kaya, urusan-Mu terletak antara Kaf dan juga Nun. Berilah kepada kami, ya Allah, pengampunan daripada segala dosa yang kami lakukan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syaikhina minan nar. Ya Allah, lepaskan kami, tengkuk kami, bapa kami, datuk nenek moyang kami, anak-anak kami, guru-guru kami, semua baik pada kami pada api neraka, wahai Tuhan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk melalui hari-hari puasa dan Ramadan yang mubarak ini dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesungguhan. Masuk kami dalam hadis yang Nabi nyatakan, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siam dengan sebenar-benarnya, diampunkan dosa yang terlalu. Siapa yang qiyam dengan sebenarnya, diampunkan dosa yang terlalu. Masukkan kami di kalangan mereka ini, wahai Tuhan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Taqabbalallahu minna minkum. Selamat buka puasa tuan-tuan. Jangan lupa kenang daku dan doamu. InsyaAllah ada peluang kita jumpa lagi setiap petang seperti ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah dinakum wa amalatakum wa khawatima amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan, kasih sayang, perhatian dan juga segala rahmat daripada Allah SWT. Terima kasih Rosamas, terima kasih Mas Nida Johari, terima kasih Muhammad Rawi. InsyaAllah ada satu sesi nanti saya nak berduet dengan Profesor Dato' Dr. Muhaya Bonda Kamarul Zaman. Beliau mengajak saya, insyaAllah nanti tiba waktu kita akan bincang sama-sama apa yang dapat, insyaAllah. Terima kasih Ida Nida, terima kasih Muhammad Fadli, terima kasih semua. Yang Mulia Raja Ruzin, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Rais Rizwan Saad, terima kasih. Husna Bahari, barakallahu fikum. Terima kasih. Doakan keluarga cepat sembuh, insyaAllah. Kita doakan semua. Fazil Ismail, Syah Jamila, terima kasih. Rahmah Halim,
gunakanlah sisi manfaat sebelum maghrib ni untuk teruskan berdoa. Ya, moga Allah merahmati kita dan sekalian umat Islam dan melepaskan kita daripada ujian pada hari ini. Selamat buka tuan-tuan di Kruz. Terima kasih Mas Rino, Mas Rano, Nur Syuhada, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyah Hussein, terima kasih. Jamil Firdaus, terima kasih. Barakallahu fikum.